Zombie Apocalypse. Selamat pagi dan salam durian dan salam sejahtera sekali lagi. Hari ini kita akan bercerita tentang sumber air lah. Jadi dalam menanam durian ini kita tahu tanpa sumber air penanaman kita menghadapi cabaran yang besar lah. Kita sedia tahu ialah kalau tanpa air pertumbuhan pokok akan jadi lambat. Walaupun pokok mungkin tidak mati. Kalau banjir memang pokok mati. Tetapi kalau musim panjang yang berpanjang juga akan menyebabkan kematian pokok lah. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanam durian, pastikan kita ada sumber air yang mencukupi. Dan kalau boleh, keluasan yang disediakan perlu lebih kurang 10% daripada keluasan yang kita nak menanam. Contohnya, kalau kita nak tanam 10 ekar, seelok-eloknya kita sediakan 1 ekar ataupun 10% daripada keluasan kawasan dijadikan sebagai kawasan tadahan air ataupun kolam air. Dan kalau boleh, kolam tu pastikannya kolam yang digali lebih kurang 10 meter dalam supaya air kita bersih lah. Kalau kita tengok di belah contohnya di sini, air memang bersih dan luas dan cukup banyak. Jadi kita nak sediakan air bukan hanya untuk kemarau yang biasa setahun yang ada sebulan dua. Tetapi kita harus ingat ialah dalam kitaran cuaca ini sebenarnya dia ada satu kitaran yang di mana akan berlakunya kemarau yang serius, di mana dia boleh dalam 10 hingga 15 tahun sekali ataupun 20 tahun sekali, kemarau yang berpanjangan kadang-kadang melebihi 4 hingga 6 bulan. Jadi kalau kita tidak menyediakan air cukup, pokok kita kemungkinan akan mengalami kecederaan, hasil kita akan menurun pada tahun itu dan tahun seterusnya. Saya pernah lihat pengalaman saya pada tahun 2005, di mana kemarau serius berlaku di Raub, di mana banyak durian mengalami masalah pokok mati, bahwa durian menghadapi masalah mengkau, terutama di 24. Kalau untuk yang musang pula, yang ada orang kata biji hitam ataupun isi hitam. Dan kalau kita lihat contohnya di Malaysia ni, kita boleh dikatakan persediaan air itu tidak mencukupi. Kebanyakan orang boleh kata gali kolam setakat kolam saja, tapi tidak mengira sebenarnya keperluan air yang sebenar. Kalau boleh kita harus mengira keperluan air. Contohnya sepokok memerlukan berapa liter. Jadi kita harus darab dan kali dengan contoh kalau 6 bulan kemarau, begitulah air yang kita perlukan. Saya beri satu contoh lah. Contoh kalau sepokok memerlukan 1000 liter lah. Kita siram 3 hari sekali lah. Ini agak sedikit lah. Tapi kita kata 1000 liter cukup lah. Kalau 1 ekar kita ada 40 pokok. Jadi sekali siram kita memerlukan 40,000 liter air. Dan kalau 3 hari sekali, sebulan 10 kali kita siram, 10 kali dengan 40,000 liter, kita memerlukan lebih kurang 400,000 liter ataupun hampir kepada setengah juta liter air sebulan. Kalau kali dengan 10 ekar, kita perlukan 5 juta liter air sebulan. Jadi kali dengan 6 bulan, boleh bayangkan berapakah banyak air yang diperlukan. Jadi durian merupakan bukan hanya untuk tumbuhan, bukan hanya untuk durian, tetapi air juga merupakan untuk semua benda hidup. Jadi kita kena pastikan sumber air itu mencukupi jikalau kita ingin menanam durian. Okey, kalau kita lihat daripada segi sumber air ini boleh datang daripada pelbagai cara. Satu daripadanya biasanya kalau cara yang paling mudah ialah gali kolam, buat di kebun sendiri. Ada yang boleh mendapat sumber daripada air mengalir ataupun anak sungai yang melintas kebun durian, ataupun daripada air yang di mana ada hutanan simpanan di belakang, menggunakan air terjun. Ini antara sumber air yang terbaik kerana air terjun sebenarnya mengandungi oksigen yang tinggi berbanding dengan di dalam kolam. Dan seandainya kita tidak ada pilihan, kemungkinan besar kita boleh menggunakan sumber air daripada tube well ataupun telaga air di bawah tanah. Dan satu lagi yang mungkin kita pakai juga ialah menggunakan air gravity daripada bukit, di mana kita menarik pipe sampai ke kebun. Contohnya di Cameron Highland, pipe yang ditarik kadang-kadang melebihi 10 km.
Tetapi di laut tidaklah. Di laut biasanya dalam beberapa kilometer sudah dikirakan hebatlah. Tetapi kalau kita nak melakukan yang terbaik ialah kita nak pastikan sumber itu kita ada pelbagai simpanan, contohnya daripada kolam air dan juga telaga air sekurang-kurangnya. Jadi bergantung pada kawasan juga. Contohnya kalau kawasan yang taburan hujan tinggi seperti Taiping, kemungkinan besar tak perlu sediakan begitu besar. Atau kalau di Jelebu, contohnya Negeri Sembilan, di mana taburan hujannya yang paling kurang di Malaysia. Jadi sumber air itu perlu disediakan. Tetapi ada kelebihan. Kawasan seperti Jelebu ni sebenarnya kita boleh menghasilkan durian luar musim daripada tempat lain disebabkan kadar kemaraunya lebih panjang. Jadi setiap kawasan tu dia ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kalau kawasan contohnya di Kuching, taburan hujannya tinggi, kalau tanaman saking kejadian buah rendah. Sekiranya dari segi pengurusan nutrisi, kalau kita tidak pandai menguruskan pengurusan nutrisi, juga akan menyebabkan buah kita kejadian yang rendah. Dan kadang lihat dari segi kualiti air. Kualiti air bukan hanya nak lihat dari segi kejenihan ataupun kebersihan air, tetapi juga dari segi kandungan oksigen di dalam tanah, di dalam air. Jadi semakin kandungan oksigen semakin tinggi, kualiti air itu dianggap semakin bagus. Jadi kalau air mengalir daripada bukit, itu antara sumber air yang paling bagus yang boleh digunakan. Ya, contohnya kalau orang yang menternak ikan, menggunakan air daripada sumber bukit, biasanya di ternak ikan tu dia cepat membesar sebab kandungan oksigen tinggi dan penyakit kurang. Sebab air itu kita sentiasa ada pertukaran air masuk yang baru masuk dan yang air yang lama keluar. Jadi ini antara juga satu daripada kebaikan. Kita tahu setiap kala kita tahu ialah penanaman durian masih dalam satu lagi pada langkah awal ataupun permulaan industri lagi. Jadi dari segi data dan juga informasi masih tidak mencukupi. Dan banyak orang berpendapat menanam durian ini semudah gali lubang, tanam, tabur baja, siram air, pokok membesar. Itu adalah satu persepsi yang dianggap dalam industri durian ini dan sangat lumayan keuntungan tinggi. Tetapi sebaliknya, bila orang sudah menceburi, dia akan dapati durian tidak semudah yang kita fikirkan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah persepsi. Sebab banyak orang mungkin persepsi dulu orang kampung tanam durian mudah saja, campak biji kat belakang rumah terus tumbuh. Tetapi pada hakikatnya biji yang dicampak bukan sebiji, mungkin dia campak puluh biji. Dan daripada pemilihan semula jadi pokok itu tumbuh. Dan masa pokok tumbuh itu disebabkan campak banyak pokok, banyak yang juga akan terkorban dalam masa pembesaran ini. Jadi akhirnya dapatlah daripada pemilihan semula jadi dapatlah pokok yang dikatakan dapat hidup. Jadi ini lebih pada hukum apa ni rimba ataupun the jungle law. Tapi kalau kita nak zaman moden yang kita menggunakan teknologi, sepatutnya hukum rimba ni tidak sesuai dipraktikkan. Lebih sesuainya kita menggunakan satu perancangan di mana kita ada satu kajian kemungkinan dan kita tahu apa yang diperlukan pokok. Apa yang berlaku hari ini, banyak orang melakukan mengikut kehendak diri daripada keperluan pokok. Jadi kalau kita nak menanam pokok durian ni, kita harus faham apakah keperluan pokok daripada kemahuan kita sendiri. Kalau kita melakukan mengikut kemahuan kita, besar kemungkinan projek kita ataupun pelaburan durian kita peluang gagal tu agak tinggi berbanding dengan peluang berjaya. Jadi dalam penanam durian ni kita akan melalui satu proses pembelajaran ataupun learning curve. Jadi kalau nak menanam durian kita harusnya memula dengan skala kecil dulu sebelum kita memperbesarkan. Melalui proses inilah kita akan menguasai pengalaman dengan ilmu. Jadi menanam durian ada baiknya kita melalui satu proses pembelajaran sebelum kita memperbesarkan. Dan kita dapati banyak pelabur yang berskala besar hari ini menghadapi cabaran yang besar disebabkan kekurangan ilmu dan juga pengalaman. Dan juga disebabkan persepsi terhadap durian ini berlainan. Banyak orang anggap tanam durian mudah tetapi tidak semudah yang kita anggapkan. Bagi saya untuk dalam berjaya dalam penanam durian, kita harus menguasai apakah yang diperlukan oleh pokok durian. Jadi kita jangan melakukan mengikut kehendak kita, tetapi mengikut keperluan pokok durian. Okay, kita tahu pernah diwawakan oleh Jabatan Pertanian ataupun Kementerian Pertanian
telah banyak berkali-kali diperkenalkan ABC ya. ABC maksudnya air, baja dan cahaya. Sebenarnya dia ada satu lagi nama lah, ABCD ya. Air, baja, cahaya dan duit. Dan kita tahu juga dalam bahasa, kalau mengikut bahasa dalam Mandarin, dia ada uniknya ialah kalau dalam bahasa Melayu kita akan panggil buah. Dalam bahasa Inggris kita panggil fruit. Tetapi dalam Mandarin kita panggil sui kuah. Maksudnya air dan buah. Kalau tanpa air kita tidak akan dapat mendapatkan hasil ataupun buah. Jadi keperluan air itu sangat penting lah. Ini adalah satu peringatan kepada kita. Dan satu contoh yang paling ketara kita tengok, kepentingan air itu kita lihat pada orang yang menanam sayur. Harga sayur dalam sekilo mungkin dalam beberapa ringgit sahaja. Tetapi petani mengirakan saliran, membuat batas, membuat pengairan, dan orang yang tanam sayur pasti dia akan buat 3 benda ini. Yang agak peliknya di dalam penanaman durian, dari segi saliran tidak dibuat dengan lengkap, air tidak disediakan cukup, dan kita harapkan kita boleh mendapatkan hasil yang bagus. Ini satu benda yang agak pelik tetapi benar berlaku di pasaran. Jadi bagi saya ialah air ini sangat penting. Kalau sayur, kalau kolam dah kering, kita boleh biarkan tunggu hujan datang tanam semula. Sebab tanaman sayur cuma memerlukan beberapa bulan sahaja. Tetapi kita harus ingat ialah durian, kita tanam durian untuk 5 generasi. Pokok durian mampu bertahan ataupun hidup melebihi ratusan tahun. Jadi perancangan kita juga haruslah persediaan untuk menghadapi ratusan tahun. Kita tahu sekali kita menanam durian, 5 generasi akan menikmatinya. Jadi sebagai perintis ataupun orang yang mula-mula untuk menanam durian ini, pastikan kita menanam supaya sampai ke cucu cicit kita masih ingatlah moyang yang melakukan sesuatu yang amat lumrah ataupun yang sangat baik untuk kita. Jadi bagi saya kepentingan air itu adalah sangat penting. Kalau kita lihat kepentingan air itu, kita lihat contoh yang satu lagi ialah sawit. Kenapa sawit hanya boleh ditanam di kawasan dekat garisan khatulistiwa sahaja? Jadi ini satu bukti yang nyata kepada kita semua ialah penanam durian memerlukan air. Kecuali kepada negara Israel, walaupun negaranya gurun dan berpasir, tetapi dari segi teknologi pertanian mereka adalah antara yang terbaik di dunia. Apakah yang kita renung balik, apakah yang sebenarnya yang menyebabkan mereka begitu berjaya? Disebabkan suasana ataupun keadaan persekitaran yang begitu mencabar, dia sebenarnya mendesak manusia untuk berfikir ataupun mencari jalan supaya bagaimana untuk menyesuaikan keadaan yang begitu sukar untuk menanam. Disebabkan Malaysia kita mungkin suasana yang begitu baik, adakah kita menjadi boleh dikatakan kita kurang aktif? Jadi begitulah. Sebagai satu renungan pada kita, di Malaysia kita memang amat bertuah. Dari segi sumber air dan cuaca yang kita boleh dikatakan panas dan hujan sepanjang tahun. Kalau kemarau 1-2 bulan pun kita dapati banyak orang sudah mula merungut. Jadi kita seharusnya kena bersyukur dan bersedialah. Bukan hanya kita nak harapkan esok hujan dia hujan. Kita tidak boleh buat remote control terhadap cuaca. Jadi kita seharusnya bersedia untuk menghadapinya. Kita lihat pada zaman dunia sekarang ini, satu perkataan atau slogan yang sangat bagus. The only certain is uncertain. Sesuatu yang pasti itu adalah tidak pasti. Kalau kita dari segi bila berlakunya ancaman COVID-19 ini memberikan peringatan kepada kita semua, kepada manusia sejagat ialah dalam dunia ini tidak satu benda yang boleh menjamin segala-galanya akan berjalan dengan lancar. Jadi dari segi air pula, ini juga satu peringatan ialah cuacanya sebenarnya dia melalui satu kitaran dalam bentuk satu bentuk 60 tahun. Dia akan berlakunya El Nino dan juga La Nina. Tapi setiap kali berlakunya El Nino, La Nina, orang kata dunia kiamat. Tetapi sebenarnya bagi saya sebelum dunia kiamat, kita mengkiamatkan pokok kita. Jadi adalah baiknya kita sediakan payung sebelum hujan, sediakan saliran dan air sebelum kemarau. Kalau boleh, yang selalu saya kemukakan ialah sediakan air sebelum kemarau,
Sediakan peparetan sebelum tengkujuh. Ini adalah satu congkak kata baru dalam sistem penanaman durian.